Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Awak dah belajar di dalam 4.2 iaitu specific heat capacity. Ini dalam 4.2. Kemudian awak dah belajar dalam specific heat capacity satu formula Q sama dengan MC delta theta. Okey, kemudian awak dah buat beberapa latihan dah. Itu dalam 4.2. 4.3 okey, spesifik juga tapi spesifik latent heat. Dari segi bahasa, okey, dari segi bahasanya latent di sini bermaksud hidden. Okey, ataupun tak nampak, hidden, tersorok. Dalam bahasa Melayu kita panggil muatan haba pendam. Okey, pendam. Okey. Pendam tu dari segi bahasa, contohlah awak memendam rasa. Kalau awak memendam rasa, ada siapa tahu tak? Tak ada siapa tahu pasal tak nampak. Okey, so pendam maksudnya tersembunyi, hidden. So apakah itu muatan haba pendam? Kenapa dipanggil pendam? Kita nak faham dulu kenapa dipanggil pendam. Okey, sebelum tu kita tengok dulu intro Elemen boleh wujud dalam tiga fasa atau tiga states, solid, liquid, gas. Dan antara solid, liquid, gas ni boleh berlaku pertukaran states of matter. Solid boleh pergi liquid, liquid boleh pergi gas, gas boleh pergi jadi solid. Okey, nanti awak tengok, kita akan tengok suatu diagram penukaran fasa matter. Okey, penukaran fasa matter maksudnya daripada solid pergi liquid dipanggil apa? Okey, solid pergi liquid dipanggil melting. Liquid pergi gas dipanggil evaporation. Okey, ataupun boiling. Okey, dan pertukaran fasa itu will involve the heat absorbed or heat release. Okey, heat that is absorbed during melting and boiling without change in temperature is known as latent heat. So latent heat ni pertama dia beritahu awak apa itu latent heat. Latent heat adalah haba. Itu perkara pertama awak kena tahu. Latent heat adalah sejenis haba. Okey, haba apa? Haba yang diserap ataupun release. Okey. Okey, bila haba diserap atau dibebaskan ni bila berlaku change state of matter. Ia adalah haba yang diserap atau dilepaskan semasa proses penukaran states of matter. Maksudnya daripada solid pergi liquid ada satu haba yang dibebaskan. Daripada liquid pergi gas ada satu haba yang dibebaskan. Okey, tapi semasa penukaran states of matter tu, ini yang paling penting. Without temperature change, tanpa melibatkan perubahan suhu. No change in temperature. Okey. So ia adalah haba, sejenis haba yang sama ada diserap atau dibebaskan semasa proses penukaran states of matter, tidak melibatkan sebarang penukaran atau perubahan suhu. So dekat mana yang berlakunya perubahan state of matter tanpa melibatkan perubahan suhu ni? Kalau 4.2 awak belajar specific heat capacity, ada perubahan suhu. Nampak ni delta theta ni change in temperature untuk specific heat capacity. So specific heat capacity ada perubahan suhu. Specific latent heat tidak ada perubahan suhu. Boleh? Tu beza dia yang awak patut recognize sekarang. So latent heat tak ada perubahan suhu, bermaksud nanti soalan tidak ada nilai delta theta. Nilai delta theta ni tak wujud. Nilai delta theta nanti tidak wujud dalam soalan. So ini proses-proses yang terlibat daripada solid bertukar kepada liquid, kita panggil dia
melting. Sebaliknya dari liquid kepada solid dipanggil freezing. Kemudian dari liquid turn to gas dipanggil boiling. Gas turns to liquid dipanggil condensation. So, during the process, dalam proses melting, freezing, boiling, condensation, berlaku atau terlibatnya latent heat. Okay. So, awak kena bahagikan. Jika melting, latent heat is absorbed, diserap. So, solid akan menyerap haba lalu bertukar menjadi liquid. Okay. So, disebabkan menyerap haba, molekul-molekulnya mendapat tenaga, lalu tenaga kinetiknya bertambah dan jarak antara molekul akan bertambah. So, dia dekat-dekat jadi sedikit jauh. Sebab tu dia absorb. Okay, sebaliknya untuk freezing. Freezing daripada liquid turns to solid. Daripada jarak-jarak ni, jauh-jauh sikit nak jadi rapat-rapat. Okay, daripada bergerak dengan laju, sedikit laju, kepada lebih perlahan. So, apa berlaku? The latent heat is release, dilepaskan. Okay, namanya latent heat juga, tapi yang ini absorb, yang ini release. Okay, begitu juga dengan liquid turns to gas. Liquid turns to gas, nak jadi jarak lebih jauh, tenaga kinetik kena lebih tinggi, jadi diserap. Haba diserap. So, boiling, latent heat absorb. And vice versa untuk condensation, latent heat is release. Daripada gas yang laju pergerakan molekulnya, nak slow sikit, maka tenaga haba mesti dilepaskan. Lalu tenaga kinetiknya berkurang, dapatlah dia menjadi liquid. Specific latent heat atau simbolnya L. Ada setengah buku guna simbol L ni, ada setengah buku guna simbol L besar. Okay. So, specific latent heat simbol dia L. Kalau specific heat capacity, apa simbolnya? C. Sekarang ni simbolnya L. The specific latent heat of substance is the quantity of heat. Dia adalah bilangan ataupun jumlah haba that is absorbed, yang diserap atau dilepaskan during a change of phase, semasa perubahan fasa of 1 kg. Daripada 1 kg bahan substance without any change in temperature, tanpa perubahan suhu. Dan formulanya adalah, kalau dulu awak belajar specific heat capacity, formula dia Q sama dengan MC delta theta. So, hari ni awak belajar specific latent heat. Baru untuk hari ni, specific latent heat, formulanya Q sama dengan mL. M adalah mass dalam kilogram, L adalah merujuk kepada specific latent heat. Daripada Q sama dengan mL, awak rearrange L di depan, awak akan dapat Q bahagi dengan M. Okay, macam mana dia dapat unit ni? Okay, kita tengok formula. L sama dengan Q bahagi dengan M. Q unitnya dalam, Q adalah haba. Q is the heat absorb atau heat release. Okay, so heat is one example of energy. So, Q juga dalam unit joule, sebab energy. Kemudian operasi apa ni? Bahagi. So, kita bahagi, okay, mass dalam kilogram. Maka kita dapat nilai L, okay, berunitkan joule per kilogram. J kg, kg ni kuasa 1, bawa naik atas, kg negatif 1. Ataupun boleh juga awak tulis dalam J/kg, boleh juga. So, mana-mana soalan yang awak jumpa lepas ni, tengok soalan tak ada perubahan suhu. Itu maksudnya melibatkan specific latent heat. Okay, kalau dalam soalan tu ada suhu 30 bertukar kepada 50, yang tu specific heat capacity. Specific latent heat ada dua jenis. Okay, yang pertama dikenali sebagai specific latent heat of fusion. Simbolnya, saya suka buat simbolnya L besar. Kemudian ada subscript F. F di sini merujuk kepada
fusion. Second type dikenali sebagai specific latent heat of vaporization. Selalu simbol ditulis mana? L besar, kemudian vaporization simbol V pada bahagian subscript di bawah. Yang tulis besar-besar. Besar-besar dia jadi jenama bag lah, LV. Okay, L subscript V. Yang ni L subscript F stands for fusion. V subscript ni stands for vaporization. Okay, this one stands for vaporization. Okay, macam mana nak tahu yang mana satu LF, mana satu LV? Macam mana nak tahu? Okay, berdasarkan perubahan fasa. Specific latent heat of fusion adalah jumlah haba yang diserap semasa proses melting. Okay, proses melting. Apa maksudnya? Melting tu apa ke apa? Daripada solid to liquid. Semasa perubahan fasa dari solid ke liquid. Okay, dan juga dari liquid ke solid. Okay, kalau terbalik pun kita panggil specific latent heat of fusion juga. Kalau fusion, solid to liquid atau liquid to solid. Kalau vaporization, dari fasa apa ke apa? Ke apa? Dari liquid to gas atau dari gas turns to solid. Okay, proses yang melibatkan liquid bertukar ke gas atau proses gas bertukar ke liquid tanpa perubahan suhu. Dan awak kena tahu bahawa tempat yang paling penting awak patut fokus sekarang adalah kedua-dua keadaan ini is without any change in temperature. Mestilah tidak melibatkan sebarang perubahan suhu. Kalau ada perubahan suhu, itu bukan latent heat. Okay, tidak melibatkan sebarang perubahan suhu. Tak ada perubahan suhu, tapi boleh tukar. Solid, kalau kita nak cairkan dia, kita mesti letak haba. Kita mesti panaskan. Barulah, contohnya ais, nak tukar jadi air. Kita mesti letak atas api. Kita nak panaskan, kita bagi haba dekat dia. So, bila kita letak termometer, mestilah bacaan termometer meningkat. Tapi specific latent heat of fusion bagi tahu without any change in temperature. Macam mana boleh berlaku? Okay, ni dipanggil heating curve. Saya tak sure awak dalam kimia dah belajar ke belum. Okay, ni dipanggil heating curve. Sebab apa dipanggil heating curve? Sebab proses yang terlibat adalah pemanasan. Daripada P, objek itu berfasakan solid, dipanaskan sehinggalah bertukar kepada gas. Okey, kita tengok dekat fasa-fasanya dulu. So dari P ke Q, objek itu berfasakan ataupun sifatnya adalah pepejal, solid. Okey, pepejal. Okey, yang paksi Y, tolong tengok paksi Y. Apakah label pada paksi Y? Label pada paksi Y adalah temperature atau suhu. Label pada paksi X adalah time, masa. So, heating curve adalah graf temperature against time untuk sesuatu bahan. Okay, contohnya bahan ais contohnya, atau naftalina. Okay, you name it lah, apa-apa je lah. So, daripada P ke Q, tengok dekat sini, temperature akan meningkat. Dari P ke Q, berlakunya perubahan suhu dari sini ke sini. Adanya perubahan suhu. Macam mana nak tahu perubahan suhu? Ambil bacaan di sini, melting point, tolak dekat P, dapatlah perubahan suhu. Okay, so temperature meningkat sampailah dekat Q. Okay, sampai dekat Q, cuba tengok bahagian Q. Bahagian Q dan R. Daripada Q ke R, apa berlaku di sini? Apakah yang berlaku di sini? Cuba tengok ke kiri. Ada tak peningkatan suhu? Grafnya tiba-tiba menjadi mendatar. Yang ni awal-awal ada peningkatan suhu. Okay, awak masak air, tiba-tiba awak letak termometer tu,
bacaan termometer meningkat sampai satu masa tiba-tiba temperaturenya tidak berubah. Temperaturenya tidak berubah. So apa yang awak belajar hari ni? Solid, sebahagian daripada solid telah bertukar menjadi liquid. Sebab dekat sini campuran solid and liquid. So ada sebahagian solid yang dah bertukar jadi liquid, dan masih ada lagi solid yang belum bertukar kepada liquid. So campuran. Dengan kata lain, sebahagian dari solid telah bertukar jadi liquid tanpa perubahan suhu. Saya ulang sekali lagi, sebahagian dari solid telah bertukar menjadi liquid tanpa sebarang perubahan suhu. Kita panggil apa? Kita panggilnya specific latent heat, because it does not involve any change in temperature. So bahagian ni lah kita panggil specific latent heat. Heating curve, soalan heating curve, bila jumpa soalan tengok ada graf ni. Cari yang mendatar. Yang mendatar ni maksudnya tidak ada perubahan suhu. Suhu tidak meningkat, tidak menurun. Yang tu adalah specific latent heat. Mana satu lagi bahagian yang melibatkan specific latent heat? Tengok lagi R ke S. R ke S ada perubahan suhu tak? R pergi S ada perubahan suhu kat sini. Sebab ada gradient, nampak? Suhu dia meningkat sampai satu masa sebahagian daripada liquid telah bertukar menjadi gas. Sebahagian daripada liquid telah bertukar menjadi gas, tetapi tidak melibatkan sebarang perubahan suhu mendatar. Tak ada perubahan suhu. Kalau awak bacaan kat sini sama je. Pada satu jangka masa tu suhunya langsung tidak meningkat. Itu maksudnya di kawasan ni juga melibatkan specific latent heat. Dua tempat. Kenapa ada dua tempat? Sebab specific latent heat memang ada dua. So salah satu akan jadi LF, salah satu akan jadi LV. Mana satu LF? LF adalah proses solid tukar jadi liquid. Mana solid tukar jadi liquid? Solid tukar jadi liquid. Kat sini ya. Sebahagian solid telah tukar jadi liquid. So ini adalah specific latent heat of fusion. Simbolnya LF dekat sini. Because solid turns to liquid. So another one sini, liquid turns to gas. Cuba tengok. Liquid turns to gas dipanggil specific latent heat of vaporization. So yang ni specific latent heat of vaporization. Simbolnya L subscript V. So ada dua specific latent heat. Sini fusion, sini vaporization. Kenapa dipanggil pendam atau kenapa dipanggil sebagai hidden? Kenapa dipanggil hidden atau pendam? Kenapa saya cakap pendam tu satu yang tak nampak? Apa kaitannya dengan graf ni? Kita panggil dia hidden. Hidden tu stands maksud kepada latent tadi, kerana tidak ada perubahan suhu. Tidak ada perubahan suhu. Jadi kita tak nampak melalui bacaan termometer. Seolah-olah termometer itu memendam maklumat atau memendam perubahan suhu tersebut. Dekat sini termometer bagi bacaan. Tiba-tiba termometer tak bagi bacaan. Sama je. Tidak ada perubahan suhu. Ada bacaan tapi tidak melibatkan perubahan suhu. Lepas tu naik balik. Lepas tu stay pula. Contohnya air akan mendidih pada suhu 100. So sampai satu jangka masa 100 barulah suhunya terus meningkat. Itu contoh. So dua bahagian kat sini yang saya nak tekankan adalah specific latent heat of fusion LF and specific latent heat of vaporization LV. Dua tempat pada heating curve.
Boleh. Okey, dua tempat lagi tu yang tidak terisi. Ini saya dah cerita dah, mendata tak ada perubahan suhu, dipanggil latent heat. Ni pun sama juga, mendata tak ada perubahan suhu, dipanggil latent heat. Cuma yang ni fusion, ni vaporization. Dua lagi tempat ni, tiga lagi tempat. 1, 2, 3 yang ada perubahan suhu ni dipanggil apa? Jika melibatkan perubahan suhu, kita panggil, semua takut nak respon ke, specific heat capacity. So ni bahagian specific heat capacity ada 3. 1, 2, 3. Sebab specific heat capacity, thank you Alia Maisara, bagus. Sebab specific heat capacity adalah jumlah haba yang dibekalkan atau diserap, dilepaskan atau diserap, untuk 1 kg objek, dan melibatkan perubahan suhu. Sini specific heat capacity. Yang melibatkan specific heat capacity yang 3 ni, kita akan pakai formula apa? Q sama dengan MC delta theta. Ini pun kita akan pakai Q sama dengan MC delta theta. Termasuklah yang mula-mula ni, Q sama dengan MC delta theta. Dua lagi kita pakai formula apa? Q sama dengan apa? Dah tentulah kita akan pakai Q sama dengan M darab dengan L. Begitu juga untuk vaporization, Q sama dengan M L. Cuma vaporization akan guna LV, fusion akan guna LF.